Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam pasaran tertumpu semata-mata kepada laporan inflasi di Amerika Syarikat. Keputusan sebenar ternyata melebihi jangkaan pasaran. Kadar inflasi tahunan mencapai 8.3% pada bulan Ogos. Pada asas sebulanan harga pengguna meningkat sebanyak 0.1%. Di samping itu inflasi terus dipercepatkan. Dalam keadaan ini, dolar Amerika Syarikat mengukuh berbanding euro dan pound. Dengan inflasi kekal tinggi, Reserve Persekutuan Amerika Syarikat berkemungkinan akan menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas pada mesyuarat minggu hadapan. Dalam arti kata lain, terlalu awal untuk kita berbicara tentang sebarang pengurangan kadar kenaikan kadar di tengah-tengah inflasi yang meruncing dan pasaran buruh Amerika Syarikat pada paras tertinggi sepanjang masa. Dalam keadaan sedemikian, jelas bahawa Bank Pusat Amerika Syarikat tidak mempunyai kawalan ke atas inflasi yang melambung tinggi. Oleh itu, permintaan terhadap aset berisiko semakin berkurangan. Kenaikan kadar selanjutnya pasti akan menyebabkan kemelesetan di Amerika Syarikat. Ahli ekonomi kini dibahagikan kepada dua kem, dengan sebahagian daripada mereka mendakwa bahawa negara itu akan dapat mengelak daripada kemelesetan dan yang lain percaya bahawa Amerika Syarikat akan jatuh ke dalam kemelesetan pada tahun hadapan. Dan sekarang mari kita lihat kalender makroekonomi hari ini. Ia mengandungi beberapa keluaran berita penting termasuk indeks harga pengguna United Kingdom yang diramalkan meningkat kepada 10.2%. Keputusan ini tidak mungkin menjejaskan pasaran kerana inflasi di negara ini dijangka kekal tinggi tahun ini. Dalam hal ini, Bank of England tidak akan mempunyai pilihan lain selain meneruskan untuk menaikkan lagi kadar. Secara umumnya, tindakan Reserve Persekutuan Amerika Syarikat akan menjadi penggerak utama untuk pound dan juga euro buat masa ini. Di samping itu, ucapan beberapa pegawai ECB dijadualkan pada hari ini. Kenyataan hawkish mereka tentang keperluan untuk menaikkan kadar faedah sedikit sebanyak boleh meningkatkan euro yang jatuh berbanding dolar semalam. Bagaimanapun, tekanan ke atas euro boleh meningkat di tengah-tengah data pengeluaran terindustrian yang mengecewakan di zon euro untuk bulan Julai. Sementara itu, Amerika Syarikat akan melihat keluaran indeks harga pengeluarnya yang diunjurkan melebihi jangkaan pasaran. Jadi, dolar Amerika Syarikat boleh mengukuh pada separuh kedua hari ini. Dari sudut teknikal, tumpuan adalah pada tahap 1.0014 dan 1.0041. Entry point jualan yang bagus akan dijana selepas false breakout dengan melalui 1.0014. Begitu juga jualan boleh dipertimbangkan di 1.0041 di rebound. Sasaran penurunan adalah di 1.9973. Sekiranya harga mengukuh di bawah tanda ini dan mengujinya dari bawah ke atas, euro boleh menjunam sehingga 1.9934 dengan sasaran di 1.9880. Ia akan menjadi kemungkinan untuk membeli euro di 1.9880 di rebound serta di 1.9973 dan 1.9934 selepas false breakout. Bercakap tentang pound sterling, mata wang itu jatuh semalam. Tumpuan adalah pada tahap 1.1561 di mana penjualan boleh dipertimbangkan selepas false breakout. Harga boleh naik ke tahap ini selepas keluaran data inflasi di United Kingdom. Begitu juga euro boleh dijual di 1.1604 iaitu di rebound dengan membenarkan pemutulan intraday 30 hingga ke 35 pips. Isyarat jualan tambahan akan dibuat sekiranya harga turun sehingga 1.1509 dengan sasaran di 1.1463 dan 1.1406. Ia boleh menjadi satu kemungkinan untuk pembelian euro di 1.1406 iaitu di rebound dengan membenarkan pemutulan 30 hingga ke 35 pips serta pada 1.1463 dan 1.1509 selepas false breakout. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar.